Jangan tak tahu sup pun ada, just for information, sup pun ada sup yang sejuk For example, it's called gazpacho. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya pada hari Isnin yang sangat indah ini. Hari Isnin ni saya pakai baju warna merah dengan harapan saya akan bertambah ceria pada hari ini dan segala-galanya berlangsung dengan baik. Okay, where are we going to start? Pada minggu lepas, saya ada bercerita behind the scene bagaimana pentingnya anda membalas RSVP dan apakah kesan-kesan yang berlaku jika anda dengan sengaja menukar kedudukan meja ataupun kedudukan seating anda kepada tempat lain dengan harapan dapat berkumpul dengan rakan ataupun berkumpul dengan teman rapat, rakan sepejabat and so on supaya anda boleh sambung bercerita, bergosip and so on. Ya, dan saya telah pun bercerita mengenai consequences yang akan berlaku behind the scene jika anda menukar tempat dari satu meja ke satu meja yang lain kerana memenuhi impian diri sendiri tanpa memikirkan tentang hos dan para petugas yang bekerja pada malam itu. So those are the things that you shouldn't be doing. So, apakah topik pada hari ini? Topik pada hari ini masih lagi kepada situasi yang sama. Situasinya ialah anda masih lagi berada di dalam majlis-majlis formal yang dihadiri oleh a lot of VIPs, a lot of dignitaries, ramai orang yang besar-besar dan anda waktu itu terasa kecil sebab you feel that you are nobody. But jika anda telah dijemput untuk menghadiri majlis tersebut, anda bukanlah seorang yang nobody. Anda adalah seorang yang penting pada mata host. So, feel proud that you are invited to attend that special dinner. Right? Okey, hari ini saya akan bercerita tentang 3 perkara yang anda tak boleh lakukan apabila anda berada di dalam majlis-majlis formal. Perkara yang pertama, you don't put on your makeup di meja yang anda duduk. Maksudnya, ada beberapa insiden berlaku sama ada saya bertugas pada malam itu ataupun saya duduk untuk makan pada malam itu dan saya lihat ada pasangan yang membetulkan make-upnya especially terutamanya selepas mereka pergi ke bilik air ataupun di dalam tempat-tempat tertentu ia tidak dipanggil bilik air, ia dipanggil powder room. Alright? Powder room. So, jika anda ke powder room and then anda sepatutnya membetulkan makeup anda di situ. Bukan sewaktu anda pulang dan duduk di meja makan, waktu itulah anda nak buka ada benda kecil tu yang dibuka, ada cermin bulat dalam tu. Dan membetulkan lipstick, membetulkan apa yang letak di pipi, di mata, di bulu mata and so on ataupun betulkan rambut. So, that is ethically, yes, it's a pada orang-orang lain yang ada di meja tersebut So kalau boleh, try to refrain yourself from doing so. Jika anda rasa anda sepatutnya anda dah betulkan makeup anda, dah buat yang terbaik sewaktu berada di rumah, sewaktu sebelum keluar, dan jika anda rasa yang masih lagi tak cantik for example ataupun kurang tak balance and so on, saya tak reti nak cakap terma-terma makeup ni, but anyway, jika anda rasa masih kurang, anda boleh betulkan sewaktu di dalam kereta.
right? As long as kereta tu tak emergency brake dan lipsticknya naik ke sini, right? So if that's the case, then it's going to be a disaster, ya. So setelah anda sampai di destinasi, anda parking kereta, betulkan makeup anda. Jika masa itu pun tak ada masalah, sewaktu anda sedang berjalan menuju ke dewan ataupun menuju ke dining area yang khas tersebut, teman anda ataupun pasangan anda tegur, you forgot to put on your lipstick. So the first thing that you have to do is to check yourself, then go to the restroom, right? Go to the restroom and buatlah apa yang patut di situ, okay? Setelah anda masuk ke dalam dewan dan everybody is now seated, dinner is served. First course, which is usually it's either cold or hot appetizer. It can be hot soup followed with a salad, or the other way around, a salad then followed with a hot soup. Jangan tak tahu soup pun ada, just for information, soup pun ada soup yang sejuk. For example, it's called gazpacho. Gazpacho ialah tomato soup yang sedikit pekat dan dia di-serve sejuk. So just in case anda di-serve gazpacho, anda jangan toleh kepada petugas di sebelah dan beritahu kata, why the soup is cold? Ataupun anda beritahu pada teman anda di meja yang sama, oh man, this is ridiculous. They serve me cold soup. Yeah? No. Ada juga sup yang di-serve sejuk, dingin. So that is selingan saja cerita dia. But anyway, apabila anda dah makan sup ataupun dah minum sup tersebut, selepas di-clears, kebiasaannya dah jadi habit. Sama ada lelaki ataupun wanita, dia akan ambil linen napkin daripada lap dia tu, daripada atas paha dia, dan dia akan dab sahaja. Dab, ya. Begini, ya. Bukan begini, ya. Bukan. Dab sahaja. Alright. Kemudian letak semula. Kemudian dia perasan, mungkin lipstick dia sengit sebelah. Dan dikeluarkan dia punya cermin kecil tu, mirror on the wall tu, dan dia ambil satu lipstick dan dia pakai. As much as possible, my advice to you is not to put on your lipstick at the table. What you have to do is just to excuse yourself politely. Excuse me, I need to go to the powder room, ataupun I need to go to the restroom. Dan quickly go to the restroom and touch up your makeup, and then come back again and sit down and join the conversation. Jangan spend too much time dalam bilik air ataupun powder room tadi, kerana the next course akan di-serve oleh para petugas. And tetamu-tetamu lain, jika mereka tahu etika makan, mereka tidak akan mula makan tanpa kehadiran anda untuk memenuhi 10 orang di meja ataupun the whole table tersebut, 12 orang for example. So pastikan anda pergi ke bilik air sekejap, betulkan makeup dan patah balik dan duduk dan continue with the next course. Itu perkara pertama yang anda tidak harus lakukan. Don't put on your makeup at the table, at the dining table. Perkara kedua yang anda harus beri perhatian ialah berbual di dalam bahasa anda. Sebagai contohnya, saya dan pasangan menghadiri satu majlis formal yang dihadiri oleh international crowd, dan di sebelah saya ada Formula 1 CEO, for example, ataupun CEO of apa-apalah, a big company and so on, dan saya berserta pasangan berbual dalam bahasa Melayu. Ini membuatkan rakan-rakan lain yang berada di meja akan berasa sedikit terpinggir. Walaupun anda sebenarnya tak nak dia orang tu join in your conversation, tak perlulah dia orang tu tahu. But then ethically, anda
harus berbual di dalam bahasa yang boleh difahami oleh semua orang. Jika anda berbual di dalam bahasa dialek ataupun bahasa percakapan anda sendiri yang tidak mewakili tetamu-tetamu lain di meja, anda dianggap sedikit kurang sopan. Ya? So, pastikan yang anda berbual di dalam bahasa yang boleh difahami oleh rakan-rakan ataupun tetamu-tetamu lain di meja anda. Alright? So, sekarang dah masuk dua perkara ya. Yang pertama ialah jangan make up di meja, dan nombor dua ialah jangan bercakap bahasa yang hanya anda dan pasangan faham. Okey? Itu dua perkara. Perkara yang ketiga ialah berbual di telefon ataupun menggunakan telefon bimbit, telefon genggam, mobile phone di meja makan, ya. Apabila anda menghadiri majlis-majlis yang besar sebegini, yang gah sebegini, anda diharuskan untuk mematikan telefon anda ataupun letakkan dia di dalam silent mode so that it still keeps on vibrating but it doesn't make any obvious sound. Sebagai contohnya, it's just an example, ya. Jika anda menghadiri sesuatu show di dalam tempat yang tertutup, yang tempat yang eksklusif seperti Istana Budaya ataupun Petronas Philharmonic Hall, ya. Petronas Philharmonic Hall, I think that's what it is called. Anda akan diberitahu bahawa perkara telefon haruslah dimatikan. Itu di luar hall, sewaktu di foyer. Apabila anda masuk dan anda sewaktu konsert berlangsung, keadaannya hallnya gelap dan anda didapati sedang mengambil gambar, petugas akan datang dengan satu laser light, ya, laser light, dan akan shoot straight kepada anda. Jadi orang lain tak terganggu, dia cuma nampak laser light saja, dan laser light tersebut akan menunjukkan ke tempat anda dan anda itu sebagai amaran supaya switch off your phone. Don't take a photograph, for example, ya. Jadi quickly switch off and keep it. Serupa juga dengan menjawab telefon di tempat-tempat yang seperti itu, anda akan di laser dengan lampu laser dan anda harus stop the conversation. Sama juga dengan apabila anda berada di formal dinner ataupun formal function, ya. Sewaktu anda makan, anda janganlah menjawab telefon ataupun jangan meletakkan telefon di atas meja makan, kerana apabila even anda letak pada silent mode, the vibration masih lagi boleh dengar, ya. So, kalau boleh, matikan phone anda selama 2 jam dan enjoy the dinner. Jika anda ada urusan hidup atau mati dan anda harus juga menghadiri dinner tersebut, anda letaklah pada silent mode and once in a while, excuse yourself, go to the restroom, check your mobile and return the message ataupun return a call immediately and come back to your dinner table. Anda juga janganlah message dekat situ, ya. Message pada waktu makan adalah satu perkara yang amat-amat kurang sopan. Jika anda membawa keluarga makan di kedai mamak dan anak anda sibuk dengan mobile dan tidak enjoy makan dan tidak berbual bersama-sama ataupun dan lain-lain, anda juga akan terasa hati. Jadi perkara yang simple sebegitu, apatah lagi jika anda berada di tempat-tempat yang formal, ya. So, please don't do that at a formal place. So, sekarang kita ada 3 perkara. 1, jangan make up di meja makan. Nombor 2, berbuallah di dalam bahasa yang kesemua orang di meja makan anda faham. Dan yang ketiga, jangan menggunakan telefon bimbit di meja. Begitu juga dengan photoshoot ataupun selfie ataupun wifi and so on. Kadang-kadang saya faham yang kita teruja
berada di tempat-tempat yang eksklusif sebegitu ya, dan kita akan terus the first thing that we are going to do is to ambil kita punya mobile dan start shooting makanan, shooting gelas, shooting sudu, shooting muka kita sendiri, shooting kasut, bag, baju and so on. So kalau boleh just for that 2 hours tolong jangan buat sebegitu. Alright? So itu sahaja pada minggu ini, dan insya-Allah jika ada masa lagi kita akan bertemu pada hari Isnin minggu depan. Till then, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and stay safe. Terima kasih.